Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan teruskan lagi tajuk di bab 4 iaitu bahagian fungsian utama dalam organisasi. Hari ini cikgu akan berfokus kepada dua bahagian iaitu bahagian fungsian ICT atau teknologi maklumat dan komunikasi dan juga bahagian R&D. Bahagian fungsian ICT merangkumi teknologi pengkomputeran dan telekomunikasi yang digunakan dalam pelbagai bidang seperti perniagaan, penerbitan, penyiaran, perubatan dan juga pendidikan. Penggunaan teknologi komputer seperti teknologi perisian yang dapat mengubah, memindah, memproses, menyimpan dan melindungi data-data yang ada di dalam sesebuah organisasi. Malah, data-data ini disimpan secara selamat, mudah, cepat dan tepat untuk diakses. Antara tujuan bahagian fungsian ICT ini adalah yang pertama, untuk memudahkan komunikasi yang berlaku secara dalaman, intranet dan juga secara luaran. Di sini maksudnya komunikasi ini memudahkan staf di dalam sesebuah organisasi berkomunikasi secara dalaman iaitu intranet. Internet pula digunakan untuk kita berkomunikasi dalam secara luaran. Yang kedua, tujuan ICT ini adalah untuk membolehkan operasi organisasi lebih efisien dan efektif. Efektif di sini merujuk kepada tingkat kecekapan sesebuah organisasi dan boleh berfungsi secara efisien atau berkesan. Dengan adanya kemudahan ICT ini, urusan perniagaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Terutamanya telah ada ataupun telah banyak wujud perisian-perisian terkini seiring dengan kemajuan dalam bidang teknologi maklumat. Tujuan ketiga, bahagian fungsian ICT ini adalah untuk menyimpan maklumat dan data perniagaan. Tujuan ini nampaknya adalah tujuan yang paling penting dalam kebanyakan penggunaan ICT. Di mana dengan adanya kemudahan ICT ini, syarikat ataupun pihak organisasi mudah untuk menyimpan segala data dan juga mengakses data tersebut jika ia diperlukan dengan kadar segera. Tujuan yang keempat iaitu tujuan bahagian fungsian ICT ini adalah untuk mempercepatkan urus niaga. Dengan adanya ICT ini, segala urusan mengenai sesebuah perniagaan dapat dibuat dengan cepat. Sebuah transaksi urus niaga boleh dilakukan dengan cepat. Maka ini akan meningkatkan keuntungan perniagaan. Dengan adanya urus niaga yang cepat daripada pelanggan, daripada pembekal, ini akan menyumbang kepada peningkatan keuntungan dalam perniagaan kita. Yang seterusnya kita akan bincangkan tentang peranan bahagian fungsian ICT. Ada 6 peranan bahagian fungsian ICT ini. Yang pertama sekali ialah bertanggungjawab terhadap keselamatan sistem. Maksudnya, individu yang bekerja di bahagian ini perlu memastikan bahawa
keselamatan sistem yang ada dalam sesebuah organisasi itu adalah terjamin. Yang kedua, memastikan adanya sistem simpanan yang penuh untuk menyimpan semula data kritikal dalam keadaan kecemasan. Yang ini lebih merujuk kepada storage. Okay, kita kenalah memastikan adanya ruang simpanan yang cukup. Okay, terutamanya untuk data-data yang sangat penting dan jika dia diperlukan dalam masa yang cepat, kita boleh mengakses dengan mudah. Yang ketiga, bahagian ini juga berperanan untuk membantu pengguna yang berhadapan dengan masalah komputer. Yang keempat, membantu dan menolong pekerja menyelesaikan masalah berkaitan dengan penggunaan perisian baharu. Yang kelima, bahagian ini berperanan untuk mengesyorkan sistem atau perisian terkini mengikut perkembangan teknologi dan keperluan perniagaan. Maka individu yang bekerja dalam bahagian ini adalah orang yang paling layak untuk mengesyorkan apakah aplikasi yang sesuai dan mudah digunakan untuk sesebuah perniagaan. Dan yang terakhir, bahagian ini berperanan untuk memastikan hanya pengguna yang dibenarkan sahaja boleh mengakses sistem. Okey, seterusnya kita akan sambung lagi bahagian fungsian yang kedua, iaitu bahagian fungsian penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D. Bahagian ini merujuk kepada penglibatan dalam pembangunan produk baharu dan penambahbaikan produk yang sedia ada. Terdapat dua tujuan bahagian fungsian penyelidikan dan pembangunan R&D. Yang pertama, tujuan bahagian ini adalah untuk meningkatkan tahap pengeluaran dan pemasaran produk. Ini bermaksud, tujuan bahagian ini adalah untuk meningkatkan pengeluaran dengan melakukan penyelidikan dan pembangunan. Yang kedua, tujuan bahagian ini adalah untuk menghasilkan produk yang berkualiti dan dengan kos yang efektif. Maksudnya, bahagian ini akan melakukan penyelidikan untuk menghasilkan produk yang berkualiti, bermutu, sesuai dengan kos yang efektif. Okey, terdapat dua peranan bahagian fungsian R&D. Peranan yang pertama adalah untuk merancang aktiviti pembangunan produk baharu dan penambahbaikan produk yang sedia ada. Perancangan ini meliputi bagaimana pembangunan produk baharu itu boleh dilakukan. Mungkin ada cartagan ataupun catat tindakan yang perlu dibuat untuk merancang bagaimana aktiviti pembangunan produk itu boleh berlaku. Yang kedua, peranan bahagian ini juga adalah untuk merancang bagi menghasilkan produk yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. So, kena merancang apakah produk-produk yang mungkin menjadi permintaan ramai yang boleh memuaskan permintaan pengguna. Okey, setakat itu saja dulu untuk kali ini. Semoga kita akan berjumpa lagi pada kelas yang akan datang.